Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selamat datang ke program Sembang ASNB, program webinar khas yang dibawakan oleh kami Jabatan USCFE ASNB kepada saudara berkaitan isu-isu literasi kewangan dan yang berkaitan. Apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sejahtera. Saya sihat sejahtera ya. Bersama kita hari ini ialah Encik Muhammad Sirajuddin Jalil yang akan membawakan tajuk penipuan dalam talian, strategi untuk lindungi wang anda. Apa khabar Encik Siraj? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah Encik Sirajuddin ya. Apa khabar saudara? Okey memang dah bersedia, siap sedia ke untuk program pagi ni? Dah memang. Alhamdulillah insya-Allah. Okey. Encik Sirajuddin ni kalau kita dapat kita kenal sebagai Encik Siraj ya. Betul? Ya, Siraj. Encik Siraj. Okey. Beliau ni merupakan Presiden Malaysian Cyber Consumer Association ya. Okey, bahasa Melayunya Presiden Persatuan Pengguna Cyber. Ya, Persatuan Pengguna Cyber Malaysia. Jadi memang sesuai lah Presiden sendiri ya. Presiden sendiri bercakap berkaitan cerita penipuan dalam talian ni. Okey. Jadi kita cerita sedikit backgroundnya Cik Siraj ni. Okey, selain daripada Presiden Malaysian Cyber Consumer, beliau juga merupakan seorang penasihat bagi National Road Consumer Association, Persatuan Pengguna Jalan Raya Kebangsaan. Okey, maknanya dia bukannya super highway je, bukan cerita pasal internet highway ni cerita. Ya, highway yang betul pun dia pun boleh jadi penasihat. Okey, Cik Siraj. Dahsyat Cik Siraj ni. Okey, selain daripada tu, okey apa kita ada? Yang paling saya suka pasal Cik Siraj ni, beliau merupakan peserta SUKMA silat ya. Ya, kan masuk Malaysia. Masuk. Oh, masuk silat. Okey, ini memang okey. Bukan sebarang orang ni peserta silat saya suka ni. Apa pun okey, beliau juga berkelulusan dari UKM, National University Malaysia dalam pengajian Material Science. Alright. Dan ni paling saya seronok ni geng SBP kan ni, Smart Labu. Orang semua ingat Persatuan Labu. Okey. Okey, saya tahu dalam ni mesti ada geng-geng Smart Labu. Alright, Cik Siraj ya. Okey, apapun sebelum kita serahkan pada Encik Siraj, sedikit makluman kepada saudara-saudari berkaitan program hari ini. Sekiranya ada soalan berkaitan topik yang dibincangkan, gunakan saudara-saudari gunakan ruangan chat. Okey, sekiranya untuk pengguna Zoom boleh guna ruangan chat. Dan sekiranya bagi pengguna live Facebook pun gunakan ruangan chat. Kami akan cuba menjawab soalan saudara-saudari melalui chat. Sekiranya masa mengizinkan soalan yang terpilih itu, kita akan okeylah, Encik Siraj sendiri akan menjawab ataupun yalah memang Encik Siraj lah jawab, takkanlah orang lain nak jawab kan. Okey. Sasul pula saya. Okey, keduanya maklumat berkaitan program, saudara-saudari layak menerima e-sijil penyertaan. Okey, pada hujung sesi nanti hujung sesi kalau awal-awal sesi kan letak e-sijil terus lari So, kita letak pada penghujung sesi. So, saudara-saudari lengkapkan maklum balas dan maklumat edisi melalui QR code, pautan kod QR dan juga pautan link yang akan kami berikan sebentar nanti. Dan seterusnya, ketiga, pada akhir sesi nanti kita ada pop quiz. Okey, 3 soalan mudah yang akan kami kemukakan. Jawablah soalan pop quiz ni dalam masa terpantas. Berapa jumlah pemenang? Sekejap lagi kita akan diberitahu berapa pemenang yang terpilih ni. Hadiahnya berupa voucher tambah nilai Touch and Go. Okey, voucher tambah nilai Touch and Go. Saudara-saudari berteruskan bersama kami sehingga ke penghujung sesi. Okey, Encik Siraj dia dah warm up dah stretching semua dah. Okey, dengan ni saya serahkan kepada Encik Siraj untuk program pagi ini. Dipersilakan Encik Siraj. Baik, insya-Allah. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Saudari Iskandar. Dan insyaAllah pada pagi ni saya akan sedikit berkongsi berkenaan jenayah cyber ni.
dan tajuk yang diberikan oleh pihak ASNB berkenaan strategi untuk lindungi wang anda dalam ASB, akaun ASB. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak ASNB menjemput pihak Persatuan Pengguna Cyber untuk berkongsi sedikit lah berkenaan cyber, khusus berkenaan penipuan dalam talian. Okey, first of all kita nak kena tahu juga berkenaan penipuan dalam talian ni, which is dia dikategorikan sebagai jenayah cyber juga. Dan jenayah cyber ni di Malaysia ada banyak kategori pecahan bawah jenayah cyber ni. Selain daripada penipuan dalam talian ni, termasuk juga antara subjek terkait di bawah jenayah cyber ni termasuklah bully cyber, termasuk juga penggodaman, itu termasuk di bawah jenayah cyber lah. Dan khusus hari ni kita nak bercakap tentang scam, yang mana scam ni rasanya tak asing lagi di kalangan rakyat Malaysia. Macam-macam jenis scam kalau kita dengar kat luar, termasuklah Macau scam, kita dengar scam parcel, hantar barang COD pun boleh jadi scam. Dan absolutely duit di dalam simpanan kita ni, selain daripada simpanan saving account di kebanyakan bank, tidak terkecuali juga simpanan di dalam akaun ASB kita tu berpotensi untuk dijadikan subjek penjenayah cyber ni untuk nak menipu duit kita. Jadi kita kena ada sedikit pemahaman, kesedaran dan juga pengetahuan tentang macam mana nak tahu sesuatu scam tu, dan at least kita boleh melindungi bukan sahaja simpanan ASB kita, tapi boleh menjaga simpanan ASB. Kalau kita ni ketua keluarga, jaga simpanan anak-anak dan boleh bercerita dengan orang sekeliling, termasuk ibu bapa kita sendiri. Okey, dan hashtag tak nak scam. Sebahagian besar kehidupan kita sekarang ni menuju ke arah sistem digital. Oleh itu adalah penting untuk kita kekal selamat daripada mereka yang berniat jahat dan ingin mengambil kesempatan melalui scam bagi mendapatkan wang dan maklumat peribadi. Tetapi sejauh manakah pengetahuan anda tentang scam? Kalau kita tengok di awal sesi tadi, adanya video memperkenalkan tentang ASB Digital. Jadi apa saja perkara terkait dengan digital ni memang tak dapat nak dielakkan, akan ada potensi ataupun sedikit risiko berkaitan jenayah cyber. Dan ramai yang dah dilaporkan menjadi mangsa kepada jenayah cyber ni yang melibatkan kerugian simpanan dalam akaun ASB mereka. Termasuklah kategori jenayah yang dipanggil Macau scam ni. Banyak juga yang terjerat dengan Macau scam ni sehingga mengakibatkan kerugian melibatkan akaun simpanan di ASB. Saya akan cerita sikit macam mana ada setengah mangsa ni sampai kosong dia punya akaun ASB tu sebabkan dia tipu oleh sindiket jenayah Macau scam. Okey, kat sini saya nak kongsikan sedikit statistik jenayah cyber bagi sesi 2020 dan juga 2021. Okey, statistik ni dikeluarkan oleh pihak Cyber Security Malaysia, dan kalau tengok dekat taburan statistik pada tahun 2020 daripada bulan 1 sampai bulan Disember, dia ada naik, dia ada turun dia, dan dia ada naik balik dekat ujung tu. Dan kalau tengok pada paling tinggi yang dilaporkan bagi keseluruhan insiden cyber ni pada bulan 4 tahun lepas. Dan kalau kita perasan bulan 4 ni adalah antara merupakan bulan awalnya PKP lah, kan, pandemik COVID-19 kita diisytiharkan sebagai pandemik sekitar bulan ni, bulan 3, bulan 4 ni. Dan kalau tengok pecahan paling tinggi direkodkan dalam insiden ni melibatkan kes fraud
fraud ni diklasifikasikan masuk dalam penipuan dalam talian lah. Dan bayangkan jurang insiden cyber yang dilaporkan tu paling tinggi melibatkan penipuan dalam talian. Dari setiap bulan, daripada bulan 1 sampailah ke bulan Disember. Okey, dan kalau kita tengok pada 2021, statistik yang sama juga sehingga bulan lepas, bulan 10, paling tinggi pada bulan Jun dilaporkan, bulan 6. Dan kalau tengok dekat sini, masih rekod yang tertinggi itu melibatkan fraud juga. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk di statistik ni di laman web Mindset di bawah Cyber Security Malaysia. Setiap bulan dia akan laporkan update. Kalau boleh update dengan statistik ni penting sebenarnya. Sebab kita Cyber Security Malaysia akan update insiden terkini. Contoh kalau ada serangan malware ataupun serangan-serangan virus secara besar-besaran daripada pihak penggodam daripada luar negara sebagai contoh. Jadi mereka akan update sesuatu insiden tu di dalam laman web MyCert. Okay. Tapi untuk setakat ni report yang laporan yang dibuat paling tinggi melibatkan penipuan dalam talian. Jadi penipuan dalam talian ni merupakan ancaman lah sebenarnya kepada pengguna-pengguna di Malaysia. Okey, dan pada tahun 2017 sehingga tahun ini bulan 6, okey, PDRM melaporkan lebih 67,552 kes penipuan dalam talian yang dilaporkan. Dan daripada jumlah ini nilai kerugian hanya penipuan dalam talian dilaporkan melebihi 2.23 bilion ringgit. Angka ni bukan sikit, sangat banyak sebenarnya. Dan angka ni kalau kita buat comparison ataupun similarity dia adalah angka bajet bagi sebuah kementerian dalam satu tahun lah. Besar angka tu, 2.23 bilion ni masuk ke poket penjenayah cyber. Bayangkan, that's why lah scammer ni ramai yang kaya. Bahkan ada scammer ni kan hidup dia terlalu luar biasa. Kalau zaman saya kecil-kecil dulu, kalau tengok orang tu kaya luar biasa, orang selalu kaitkan dengan tauke dadah kan. Sekarang ni kalau orang ni kaya luar biasa, orang akan kaitkan dia dengan scammer. Bayangkanlah ancaman jenayah cyber ni sebenarnya dah macam ancaman dadah masa tahun 1990-an. Hari ini jenayah cyber ni merupakan ancaman nombor 1 lah kepada pengguna di seluruh dunia. Okey, kat sini ada beberapa jenis penipuan dalam talian. Antaranya yang paling awal, African scam. Dan pengalaman saya sendiri daripada tahun 2004 ke 2005 dan 2006, seawal menggunakan internet secara independent ni, African scam ni dah wujud seawal itu. Yang mana mereka akan hantar email ataupun kita akan dapat masa tu SMS yang menyamar penjenayah menyamar menjadi individu tertentu, menyatakan mereka ni ada keluarga di Malaysia dan sebagainya, dan menawarkan satu transaksi kewangan kepada kita, dan dia menjanjikanlah bulan dan bintang kepada kita, dan siapa yang terjerat dengan emosi tu terpedaya, akhirnya boleh terjeratlah dengan kaedah penipuan tu. Dan antara kategori lain dipanggil love scam. Ni antara ramai juga kaum hawa yang terkena dengan love scam ni. Kemudian adanya penipuan e-dagang, adanya pinjaman tak wujud PTW, adanya parcel scam, phishing scam, travel scam, Macau scam, penipuan pelaburan, ni skim cepat kaya. Sekarang ni yang mana skim cepat kaya ni banyak menggunakan modus operandi melibatkan mata wang kripto. Kemudian ada penipuan SMS. Jadi ini antara yang saya kongsikan ni adalah antara yang popular di kalangan rakyat Malaysia. Sebenarnya terlalu banyak lagi penipuan dalam talian ni, dan kategori dia kadang-kadang kita tak tersenarai. Dan ada setiap daripada tajuk ni, kalau tengok love scam, dia ada pecahan-pecahan lagi. Dan bagaimana love scam tu
mensasarkan kepada golongan Adam pula, golongan lelaki. Bagaimana love scam yang mensasarkan kepada golongan wanita. Dia ada perbezaan dari sudut mereka ni menyerang mangsa. Kesemua jenis penipuan ni sangat berpotensi akan menyentuh akaun simpanan dalam akaun ASB anda. Dan macam mana akaun ASB kita tu boleh jadi terdedah dengan penipuan sebegini. Absolutely dasarnya melibatkan diri kita. Kalau diri kita tidak terdedah dan tidak tahu sesuatu modus operandi scam, maka kita ni akan mudahlah terpedaya dengan penjenayah ni. Saya ambil contoh sebagai contoh love scam. Ada kes yang dilaporkan kepada pihak kami melibatkan seorang berbangsa Cina, pelajar lagi, yang mana perempuan ni dia kerugian sebanyak RM10,000, lebih kurang $2,400 masa tu. Dan laporan ni dibuat kepada pihak Persatuan Pengguna Cyber atas sebab dia telah diugut secara berterusan oleh pasangan kekasih dalam talian dia lah. Yang mana apabila dia menjalinkan hubungan percintaan ni dalam alam cyber, saya difahamkan dengan warga Cina lah, walaupun mungkin itu bukan warga negara sebenar kan. Jadi dia berkenalan dalam talian, bercinta dalam talian dan akhirnya terjerat. Wanita ni umurnya muda lagi, baru dalam 20-an dan belum habis belajar lagi. Dan bayangkan jumlah kerugian setakat dilaporkan kepada pihak Persatuan Pengguna, dia ada tunjukkan transaksi dia. Kerugian dia dah melibatkan RM10,000 dan jumlah yang diminta oleh penjenayah ni untuk next transaction dia, next ugutan dia bernilai RM50,000. Dia dah orang cakap apa? Dah mati kutu lah kan. Dah tak tahu nak cari duit kat mana. Yang mana penjenayah ni mengugut untuk memberitahu kepada ibu bapa mangsa ni aktiviti phone sex, yang mana dia ni dah bercinta sehingga dia orang cakap apa, duduk bercinta jarak jauh kan, dalam talian. Jadi sehingga dia telah melakukan satu orang panggil hubungan seksual dalam telefon ni, dan dia punya video tu telah dirakam, di snapshot dan sebagainya, dan diugut mangsa ni mana gambar-gambar tadi ataupun video tu mereka akan kongsi kepada ibu bapa pelajar ataupun mangsa ni tadi. Jadi siapa-siapa orang yang normal absolutely akan panik. Dan bila panik, sinilah turnover penjenayah cyber ni akan kontrol kita punya pemikiran dan akan mengarahkan kita untuk membuat apa saja yang melibatkan kewangan. That's why bila panik, pemikiran kita dikawal oleh penjenayah cyber ni, even duit dalam akaun ASP kita pun akan berpotensi untuk kita keluarkan dan bagi pada penjenayah ni. That's why kita kena peka, pattern of jenayah cyber ni asasnya hampir sama je semua. Nampak nama berbeza-beza kan? Pinjaman tak wujud, pasal scam, phishing scam. Kesemua pattern penjenayah dalam talian ni kebanyakannya akan bermain dengan kita punya psikologi, bermain dengan kita punya pemikiran sedar kita. Bila pemikiran sedar kita menjadi celaru, di situlah peluang penjenayah ni akan ambil kesempatan untuk memberi arahan kepada kita ataupun mengawal pemikiran kita. Contoh dalam aspek love scam tadi, dia mengawal psikologi kita dan dia bermain dengan perasaan kita. So bila kita dah jatuh hati ni kan, dah bercinta dengan seorang ni, baik lelaki baik perempuan, macam-macam lah sanggup kita buat kan untuk nak memenuhi perasaan cinta kita dengan pasangan tadi. Tidak terkecuali sehingga sanggup menggadaikan orang cakap apa, maruah ataupun melibatkan seksual ni. Dan bila terjerat, absolutely habis. First, dia rasa kecewa dan tertipu disebabkan cinta palsu. Yang kedua, terjerat dalam zon jenayah. Jadi kat sini saja seseorang tu pemikiran akan jadi kurang waras lah. Dan tindakan dia untuk membuat sesuatu tindakan akan jadi sangat tidak rasional.
dia akan jadi takut, dia akan jadi trauma, dia akan jadi segala benda yang negatif akan tertarik, dan dia ada tendensi untuk sehingga tahap mangsa yang melaporkan ni dia ada cakap dia hanya fikir nak bunuh diri je sebab dah tak tahu nak buat apa. Tapi alhamdulillah kes itu berjaya diselesaikan bersama dengan pihak Polis Diraja Malaysia, dan selain daripada itu kami minta juga bantuan daripada sokongan daripada Kementerian Wanita melibatkan psikologi, kaunseling, dan dapatlah kita tenangkan yang mana pihak Persatuan Pengguna sendiri berhubung dengan ibu bapa mangsa ni dan menerangkan perkara yang sebenar, menenangkan hati mereka. Yang penting dalam situasi ini adalah nyawa seorang mangsa yang tertekan. Kita tak nak dia sehingga mengambil tindakan yang mampu mengugat dia punya nyawa lah. Okey, jadi ini contoh salah satu love scam. Ada banyak mangsa love scam sebenarnya, dan nilai kerugian love scam ni sahaja pun dah memakan berjuta ringgit setiap tahun. Dan setiap tahun akan ada juga mangsa-mangsa yang terkait tentang love scam ni. Okey, dan kalau aspek lelaki sama je. Dia reverse vice versa. Lelaki ni rasa ada berkenalan dengan wanita cantik dalam media sosial. Kemudian kalau perempuan tu menawarkan satu hubungan seksual dalam talian, ada setengah lelaki yang akan tergoda dan akhirnya berkongsilah gambaran-gambaran tertentu melibatkan seksual ni, dan akhirnya bila dirakam, diambil gambarnya, jadi ugutan tu berlaku ugutan yang samalah. Lagi parah apabila lelaki tu sudah berkahwin. Dan ugutan tu melibatkan ugutan yang nak disampaikan kepada isteri sebagainya. Jadi ada juga persoalan contoh melibatkan love scam ni, macam mana penjenayah ni boleh tahu kenalan rapat, dia nak ugut tu, nak beritahu mak ayah, dia ada nombor telefon mak ayah, dia ada ada kena tahu kenalan adik-beradik kita siapa, kawan-kawan baik kita siapa. Absolutely, penjenayah ni dalam penipuan dalam talian ni, dia bukan hanya sekadar penipu. Dia juga berlatar belakangkan ataupun berkait rapat juga dengan seseorang yang mahir dalam IT, ataupun tak dinafikan juga terlibat yang terlibat dengan dalam satu sindiket penipuan dalam talian hari ini, mereka yang ada kemahiran menggoda, tak dinafikan. Dan tidak dinafikan juga ada penipuan yang apabila mereka mendapat data-data ni, dia melibatkan satu manipulasi dalam sesuatu sistem. Contohnya apabila kita memuat turun aplikasi yang tidak verified ataupun tidak disahkan selamat oleh pengendali seperti Google Play ataupun Apple Store daripada Apple ni, kita download daripada aplikasi daripada pihak ketiga yang mana tidak disahkan sama ada aplikasi itu selamat ataupun tidak. Jadi apabila kita memuat turun aplikasi berkenaan, apa yang aplikasi ini mampu buat adalah mengambil data-data dalam telefon pintar kita ni, dan mereka termasuklah data-data kontak. Kalau kita perasan buka dekat dalam Play Store, pergi kat salah satu aplikasi tu dan pergi tengok tetapan di bawah aplikasi tu, tengok kategori data apa yang aplikasi tu ambil. Dan setiap satu aplikasi mereka akan menyatakanlah apa data yang mereka ambil apabila kita memuat turun sesuatu aplikasi. Jadi daripada aplikasi ini sendiri boleh berlaku satu manipulasi, dan manipulasi itu biasanya mereka akan mengambil data yang wajib akan diambil oleh penjenayah ini adalah data kontak kita, nombor telefon, sahabat dan sebagainya, ataupun ibu bapa, ahli keluarga kita. Dan di sini juga dijadikan salah satu metod dalam sesuatu penipuan ataupun sesuatu scam tadi. Dan love scam ni biasanya juga ada yang tahap dah sayang sangat tu, bagi diminta password media sosial, bagi ID media sosial pun bagi. Dan dekat sinilah salah satu juga kaedah penjenayah ni memanipulasi maklumat tadi untuk dijadikan elemen ugutan kepada mangsa. Okey, dan kalau tengok pada
penipuan e-dagang sebagai contoh. Penipuan e-dagang ni antara yang paling besar sekali nilai kerugiannya. Tidak terkecuali juga penipuan e-dagang ni dalam platform yang popular seperti Shopee dan Lazada. Dahulunya penipuan e-dagang ni banyak berlaku dalam platform mudah.my. Itu antara platform yang popular lah di kalangan rakyat Malaysia ni. Sebut nak beli barang je, pergi kat Mudah. Masa tu kan ada medium e-dagang yang mudah jugalah di kalangan orang Malaysia ni. Tapi hari ni penipuan e-dagang ni merentasi pelbagai platform, termasuk juga penipuan ini berlaku di marketplace Facebook, termasuk juga penipuan ini antara yang agak ketara tingginya adalah di platform Instagram. Dan e-dagang ni dia takkan berhenti selagi mana ada saja teknologi baru dalam e-commerce, akan adalah penjenayah ni cuba mengambil kesempatan untuk menipu mangsa lah. Dan saya yakin hampir setiap orang daripada kita, sama ada diri kita sendiri pernah ada pengalaman, ataupun orang di sebelah kita ataupun orang di sekeliling kita yang mesti ada pengalaman sama ada ditipu, telah ditipu ataupun hampir-hampir ditipu. Jadi penipuan e-dagang ni simple dia punya pemahaman dia. First of all, tengok harga iklan barang. Kalau luar daripada harga biasa, tak payahlah kita nak deep down, nak cuba tengok macam diskaun. Absolutely ketepikan tawaran iklan yang tak masuk akal. Contohnya PS5. Sebuah PS5 kita dapat tahu harganya di antara 2,000 ke 4,000. Kan, kalau 4,000 ni biasa harga yang pihak ketiga dah beli dan stok dah habis. Adalah seorang yang ada stok tu nak jual pada harga yang tinggi. Okey, kalau harga dia tiba-tiba ditawarkan RM1,800. Absolutely di bawah harga yang tak masuk akal. Satu, di bawah harga pasaran, yang kedua harga dia sangat tak masuk akal dan kita tahu dia tak untung. Okey, jadi 1,800 ni ada juga yang rasa itulah harga diskaun. Sedangkan 1,800 tu adalah harga yang tak masuk akal. Jadi kalau dah tahu harga tak masuk akal, terus jangan fikir ada nak urusan tu. Kemudian daripada penipuan e-dagang ni juga contoh yang melibatkan profil di Instagram ataupun di mana-mana media sosial. Biasanya suatu tawaran dibuat melalui e-page, akan ada cacat celanya dalam page tu. Tapi cacat cela tu penjenayah ni pandai juga, dia minimumkan. Sehingga kadang-kadang ada yang tak perasan seolah-olah page tu kelihatan original, kelihatan tak menipu dan kelihatan seperti satu tawaran yang sebenar lah. Dan saya akan kongsikan sedikit nanti kat mana nak kenal pasti sama ada page sesuatu tawaran iklan tu adakah benar ataupun scam. Okey. Kemudian pinjaman tak wujud. Pinjaman tak wujud ni pun sampailah ke hari ni ada lagi yang terjerat dengan pinjaman tak wujud ni. First of all, pinjaman tak wujud ni ialah nama pun pinjaman tak wujud. Satu tawaran pinjaman yang sebenarnya tidak wujud. Itulah maksud dia. Contohnya ada satu tawaran pinjaman sangat mudah ditawarkan melalui platform media sosial dan dia minta kita klik link untuk berurusan dengan pegawai yang menawarkan pinjaman tadi. Dan apa yang berlaku pada mangsa scam pinjaman tak wujud ni, biasanya daripada niat dia nak meminjam duit, nak dapat duit, contohnya RM10,000, akhirnya dia boleh kerugian RM100,000. Dan benda ni ada pengalaman mangsa yang dilaporkan pada pihak Persatuan Pengguna Cyber sendiri, yang mana dia nak pinjam RM30,000, tapi akhirnya dia kerugian RM30,000. Dua kali rugi. First dia nak pinjam RM30,000 dan kadang duit dia memang tak ada. Dia sangat terdesak dan perlukan modal untuk niaga. Jadi bila dia berurusan dengan pinjaman tak wujud ni, mereka membuat satu taktikal lah, bermain dengan psikologi macam biasa. Jadi mangsa ni akhirnya dah mengisi borang, dah melalui satu proses, hingga satu proses ni okey, mangsa perlu membuat satu bayaran dan dijanjikan bayaran tu untuk dipulangkan semula dengan jumlah pinjaman yang akan diberikan. Jadi bermula dengan angka yang sangat sikit, beberapa ratus saja. Okey. Jadi apa yang berlaku kepada mangsa ni dalam keadaan duit tak ada dan dia memang nak meminjam duit,
dia meminjam dahulu duit di kalangan orang-orang di sekeliling dia. Baik adik-beradik dia, family dia. Okey. Kemudian dia melalui proses bila dia dah bagi duit, maknanya penjenayah dah tahu yang mangsa ni memang tak tahu bahawa mereka itu adalah, maknanya mangsa ni tak tahu yang diri dia telah terjerat dalam satu permainan scam. Kemudian biasanya proses ni berlaku, yang mangsa ni berlaku sehingga dia dah pinjam duit satu kampung. Jadi satu kampung dia dah pinjam dengan kepercayaan bahawa dia akan dapat balik duit tu bersama dengan duit pinjaman untuk diberikan semula kepada orang-orang yang dia dah pinjam tadi. So what happened at the end of the day, apabila dia dah tak ada duit dia nak pinjam dan dia diugut, kalau tak bagi lagi duit certain amount yang diminta tu, maka apa yang dia bagi tu akan burn. Jadi panik ni akan berterusan sehingga dia sedar that itu adalah apabila dia berhubung dengan pihak peserta pengguna cyber ni, kami maklumkan itu adalah modus operandi scam pinjaman tak wujud. Jadi bayangkan, first of all dia nak pinjam duit tak dapat. Yang kedua, dia dah meminjam duit daripada orang lain untuk dia nak dapatkan duit pinjaman. So 2 kali kerugian. Dia nilai duit kerugian saja bernilai RM60,000. Dia dah terpaksa memulangkan semula duit RM30,000 yang dia tak pegat, tak dapat pun duit tu. Jadi bayangkan taktikal penjenayah cyber dalam ataupun scam dipanggil pinjaman tak wujud ni sebenarnya agak berbahayalah, dan benda ni berisiko kepada mereka yang dalam keadaan terdesak nak pakai duit. Kalau terdesak pakai duit, jangan sesekali pergi buat betul-betul berurusan dengan tawaran pinjaman dekat dalam platform online ni. Pergilah ke tempat institusi yang betul seperti perbankan dan jumpalah secara fizikal, sebab nak pinjam duit ni melibatkan satu proses yang panjang juga sebenarnya dan tidak semudah ABC kan. Okey, dan adanya parcel scam saya very clear and straightforward. Biasanya seseorang penjenayah ni akan menghubungi kita, kata kita mereka akan menghantar satu barangan kepada kita, dan akan adalah melibatkan proses itu yang mana seorang yang mereka ni menyamar sebagai seorang pegawai custom dan menyatakan parcel kita ni tersangkut dekat airport ataupun tersangkut dekat depo custom, dan untuk mendapatkan barangan tadi difahamkan pula barang tu adanya barang-barang berharga lah dekat dalam parcel tu, dan sekiranya kita nak barang tadi kita kena bayar sejumlah amount untuk melepaskan parcel tadi. Akan adalah pegawai-pegawai lain yang akan follow up dan absolutely dalam yang akan bercakap tu dalam bahasa tempatan lah. Kalau di Malaysia ni orang Malaysia akan bercakap, dan kalau di negara lain orang negara lain akan bercakap. Jadi apa yang berlaku dalam pasal scam ni, siapa yang tamak rasa nak sangat barang berharga tu, yang sedangkan dia tak tahu asal usul mana barang tu datang, disebabkan dengar ada barang-barang berharga tu, akhirnya boleh terjerat dengan pasal scam ni. Dan the same method happen, dia akan minta lagi duit, dia akan bermain dengan psikologi kita sehingga tahap kita dah tak ada duit, dah tak ada lagi duit nak korek, barulah kita sedar diri kita tu dah jadi mangsa kepada scam ni. So pasal scam very straightforward, ada saja benda yang berkait ataupun komunikasi terhadap kita, diri kita sendiri yang melibatkan satu tawaran barangan ataupun maklumkan ada satu penghantaran barang kepada kita, dan kadang kita tak tahu asal usulnya, eloklah jangan dilayan. Hentikan terus ataupun delete saja email, baik SMS, baik WhatsApp, delete je. Jangan ada orang cakap apa, melayan lah kan. Ini dah tengok macam tu dia melayan lagi, melayan, akhirnya boleh terjerat. Okey, kemudian adanya phishing scam. Phishing scam ni agak berbahaya sebab dia melibatkan keculasan kita. Dia bukan melibatkan kita ni kalau macam pasal scam ni kita boleh baca, kita boleh tengok dan kita boleh analyse. Phishing scam ni kalau orang yang culas, kadang-kadang sebabkan dia tak perasan kepada laman web. Contohnya ada satu SMS sampai kat kita menyatakan okey, untuk ni sila layari www.asmb.com.my sebagai contoh. Mungkin yang sebenarnya website adalah www.asb.com.my. Tapi yang sampai kat kita tu www.asnnb.com.my. Rupa dia pun hampir sama dengan website rasmi ASB. Kita pun pergi klik link tu,
Dan link tu tadi terus membawa kita kepada laman sesawang seakan sama dengan laman web sebenar ASB, dan kita pun diminta untuk klik login dekat dalam satu pautan dalam laman web tipu tu. Dan bila kita login, absolutely yang tak peka dengan URL ataupun laman sawang tadi akan masukkan ID dan juga password perbankan digital dia. So kat sini point dia adalah penjenayah ni absolutely dia melibatkan satu mekanisme penggodaman. Dia hanya nak dapatkan ID dan password perbankan kita. Sebab tu ada kes-kes tertentu tahu-tahu duit dia dah habis, hilang. Jadi untuk akaun ASB ni saya tengok sendiri ada banyak elemen security sebenarnya dalam ASB digital ni. Tapi perlulah berhati-hati sebab untuk melindungi ID dan password tu bukan di bawah tanggungjawab pihak-pihak organisasi yang menyediakan ni. Macam ASB kan, bukan tanggungjawab lagi. Tu tugas kita, nak jaga ID dan password tu tugas kita. Kalau dah kita terbagi pada orang lain tu, tak boleh nak salahkan pihak ASB. Macam mana duit saya hilang? Kita kena peka, kena ingat bahawa ID dan password ni sangat penting. Daripada sinilah boleh berlakunya kehilangan duit kita dekat dalam sesuatu simpanan. Jadi phishing scam ni minta berhati-hati sebab dia akan datang dalam bentuk SMS, dia akan datang dalam bentuk WhatsApp, dia boleh datang dalam bentuk Telegram dan dia boleh datang dalam pelbagai bentuk lain. Apa saja metod komunikasi kita, pekalah. Jangan culas melibatkan URL ni. Kalau kata asb.com.my yang sebenar, pergilah, make sure tengok asb.com.my. Betul dia memang agak orang panggil apa? Agak licik lah. Dia ASB contoh kan, ataupun dia akan tipu ASBB ataupun asb.co.my. Dia ada kat salah satu URL tu akan nampak very licik lah. Okey, dan kemudian adanya travel scam. Travel scam juga pernah dilaporkan kepada pihak Persatuan Pengguna Cyber melibatkan penipuan satu pakej pelancongan di Pulau Perhentian. Jadi mangsa ni daripada KL, kan dah packing satu keluarga, dah berurusan dekat dalam Facebook melibatkan pakej tu. Sampai ke Pulau Perhentian, sampai ke resort yang dia difahamkan akan bercuti di resort tu, akhirnya dimaklumkan sebenarnya tak wujud pun sebarang transaksi antara mangsa ni dengan pihak yang hotel yang sebenar di Pulau Perhentian. So sangat kesian lah kan. Dan benda ni ada sedikit orang panggil apa, keculasan lah daripada pihak pengguna tu sendiri. Dan juga ada mangsa yang mungkin terjerat dengan pihak ketiga melibatkan tawaran pelancongan ni yang sebenarnya memang bergantung kepada seseorang tu menilai. Perlu double check lah. Patutnya kalau kata travel nak pergi bercuti ni, kalau saya sendiri biasanya saya akan pakai platform yang memang dah well known. Contohnya kita ada Agoda, Traveloka ataupun apa-apa aplikasi yang dah diiktiraf lah. Selain daripada itu biasanya nak melancong ni pergilah terus ke hotel tu ataupun telefon nombor talian di laman sawang sesuatu hotel. Tapi yang travel scam ni biasanya terjerat dengan melibatkan travel agency yang menawarkan satu percutian yang kadang-kadang pun tak masuk akal. Disebabkan harga tak masuk akal tu, akhirnya terjeratlah mangsa ni dengan penipuan pelancongan. Okey, Macau scam absolutely ini antara yang paling popular dekat Malaysia. Maksudnya hampir semua orang pernah terima panggilan Macau scam ni, tak terkecuali saya. Lebih daripada 10 kali pun sepanjang Macau scam ni berlega-lega dekat dalam ruang komunikasi negara kita. Dan bahkan ada tangkapan yang besar-besaran dibuat tempoh hari. Ada yang even bukan tak cukup dengan polis tangkap, SPRM pun tangkap juga Macau scam ni. Dan kita belum tahu lagi apa kesudahan cerita Macau scam dekat dalam negara kita ni. Melibatkan satu tangkapan, difahamkan ketua sedikit Macau scam. Hidup mereka ni sangat mewah dan hasil Macau scam ni betul-betul melibatkan pelbagai pihak dan ada yang kerugian duit ASB mereka ni yang terjerat dengan Macau scam. So macam mana modus operandi Macau scam ni? Macau scam ni dia adalah satu sebenarnya nama dia panggil Macau scam ni betul-betul original dia tu didalangi oleh orang Macau lah dan
dikena pasti oleh Interpol, International Police. Saya tak ingat tahun dia, sekitar tahun 1990-an, ada originality dia, datang daripada Macau, dan penipuan tu berlaku di kawasan sana lah, dan dilakukan oleh warga negara China ataupun orang yang duduk di Macau tu sendiri. Kemudian dia merebak, method tadi merebak ke seluruh dunia sebenarnya, sehinggalah di Malaysia pun ada tangkapan yang dilakukan melibatkan aktiviti Macau scam khusus untuk menipu warga negara di China, ataupun khusus dibuat untuk menipu warga negara di Filipina. Dan Macau scam ni dia bergerak secara bersilang. Orang Malaysia, kalau di Malaysia ni susunannya akan dibuat untuk menipu negara seberang. So kalau yang kita terima, kalau di orang Malaysia pula, kalau kita terima panggilan Macau scam tu, potensi dia bukan panggilan tu dibuat di dalam negara kita. Dia dibuat mungkin di Indonesia ataupun di Kamboja ataupun di negara-negara lain lah. Dan itu method Macau scam ni, dia bersilang antara negara. So Macau scam ni mungkin ada yang tak peka lah macam mana Macau scam tu. Macau scam ni adalah satu aktiviti scam yang akan menggunakan nama-nama penguat kuasa seperti polis, mahkamah, ataupun custom, ataupun SPRM, ataupun LHDN, mana-mana badan penguatkuasaan yang akan menghubungi mangsa dengan amaran-amaran tindakan undang-undang tertentu dengan tujuan untuk memberikan satu orang panggil apa, kesan panik kepada mangsa. That's why contohnya pihak polis telefon, biasanya orang biasa ni akan panik lah kan. Dan orang yang mungkin akan ada prasejarah tertentu yang dalam melibatkan polis ni akan berasa panik. Kemudian contohnya SPRM. Actually kalau kata seseorang tu ada sejarah dia, mungkin dia terbayar polis dekat sebab nak lari daripada kena saman, dia bayar RM50. Mungkin dia teringat, akan recall lah apa aktiviti yang mungkin melibatkan salah laku dia sendiri yang sebelum ni tak kantoi. Bila SPRM telefon ni, dia akan melibatkan rasa panik dia kat situ. Kemudian LHDN antara yang melibatkan orang mudah panik, dan termasuklah mahkamah. Jadi mana-mana badan penguatkuasa dia akan diguna pakai dalam modus operandi Macau scam ni dengan tujuan untuk mewujudkan perasaan panik kepada mangsa. Dan apabila seorang mangsa tu panik, terjerat dengan permainan psikologi scammer ni, akhirnya dia akan mengikut rentak ataupun mengikut step yang dah disusun oleh penjenayah Macau scam ni. Okay. Dan setiap penjenayah Macau scam ni dalam sedikit biasanya dia dah disusunkan dengan skrip susunan dia. Apabila kita terjerat, sebagai contoh, seorang pegawai polis menghubungi, kata kita ada satu kes bersabit melibatkan kad pengenalan kita. Kemudian katanya kad pengenalan kita ni diguna pakai oleh seorang dan yang mana orang tadi telah mati dibunuh, contoh. Dan kita boleh dikaitkan dengan tuduhan 302 kanun kesesaan dan sebagainya, yang mana boleh melibatkan kita ni akan dikenakan tindakan lah, sebagai contoh sebagai contoh kes. Kemudian apa yang berlaku apabila contohnya saya panik. Okey, bila saya panik dan pihak polis ni akan mula memberikan nasihat lah. Dia kata dia akan nak bantu. Okey, kalau tak nak kena macam ni, kena alihkan maklumat akaun bank kepada pihak polis lah. Di mana kepada pihak polis supaya duit selamat. Kan? Jadi orang yang panik, orang yang terjerat dengan permainan minda ni, orang panggil apa, mind game of the scammer ni, dia akan mulalah mengikut arahan scammer ni, sehingga apabila mereka mendapat maklumat dan melakukan pemindahan duit, dan apabila sampai ke satu tahap zon yang sama, kita dah tak ada apa lagi kita nak bagi, barulah seseorang mangsa tu akan mula sedar yang dia adalah telah pun ditipu dalam satu permainan scam. So Macau scam ni asas dia very clear, dia melibatkan panik dan akan datang sebagai badan penguatkuasaan kerajaan, termasuklah badan mahkamah.
So kalau ada panggilan, kalau di Malaysia ni biasanya akan ada panggilan melibatkan operator. Dia akan minta kita tekan kosong untuk bercakap dengan pegawai, ataupun satu panggilan yang menyatakan amaran kita ada saman tertunggak, ataupun amaran kita ada cukai tak terbayar daripada LHDN. Jadi panggilan-panggilan operator ni tolonglah abaikan. Ada setengah ni kat Malaysia ni kreatif yang tahu benda ni scam, dia jadikan benda ni sebagai bahan lawak. Saya bersetuju sedikit dengan apa usaha netizen kat Malaysia ni yang mengambil itu menjadikan satu konten supaya dia sikit sebanyak membantu memberi pengetahuan kepada orang ramai dalam bentuk yang mudah viral lah. Okey, dan adanya penipuan pelaburan. Mana-mana yang tak faham tentang scam ni mungkin boleh bertanya di hujung sesi ni. Dan insyaAllah saya akan cuba bantulah untuk menjawab. Kemudian adanya penipuan pelaburan. Penipuan pelaburan ni sejak zaman Pak Man Telor lagi dah ada, dan ke hari ni tidak berhenti-henti, ada je lagi kaedah penipuan pelaburan ni. Cuma hari ni agak kompleks dan agak unik, yang mana penipuan pelaburan hari ni mensasarkan kepada mereka yang memegang aset-aset digital. Kalau ada aset digital, jagalah aset digital tu elok-elok, seperti macam Bitcoin ke, yang mana telah pun diletakkan garis panduannya ataupun regulasinya di bawah Suruhanjaya Security. So di Malaysia ni pegang cryptocurrency ataupun panggil Bitcoin ataupun Ethereum ni di bawah syarikat-syarikat yang telah diberikan lesen oleh Suruhanjaya Security adalah sah. Okey, jadi macam penipuan pelaburan pada hari ini kebanyakannya mensasarkan pada mereka yang memegang aset digital. Kalau dahulu mereka ni mensasarkan orang-orang yang ada simpanan yang banyak dalam bank dan juga dalam tak terkecuali dalam akaun ASB kita tu. Jadi penipuan pelaburan ini banyak menggunakan modus operandi melibatkan mata wang kripto. So kalau ada sesiapa approach tuan-tuan dan puan-puan semua berkenaan mata wang kripto, bolehlah rujuk dengan, kalau kata tak nak, kalau boleh lagi bagus, rujuklah dengan Suruhanjaya Security. Boleh rujuk dengan pihak bank negara. Kalau nak mudah mudah nak berhubung, boleh hubung pihak Persatuan Pengguna Cyber melalui Facebook. Okay. Hubung ataupun ada kat Facebook tu ada boleh link tu WhatsApp, contact lah pihak Persatuan Pengguna Cyber, tanya sama ada dia legit ataupun tidak sesuatu platform tu. Dan kalau satu platform tu kalau dah berhubung yang mana tidak ada pengesahan daripada pihak Suruhanjaya Security, ambillah jalan mudah, abaikan. Jalan mudah dia abaikan, jangan terlibat dengan pelaburan mata wang kripto yang tidak diiktiraf ni. Okey, kemudian adanya penipuan SMS. Penipuan SMS ni sejak kita pakai Nokia lagi zaman 3310 tu, penipuan SMS tu dah berlaku, yang mana termasuklah orang panggil Gores dah menang, adanya SMS Gores dah menang tu, itu pun dikategorikan sebagai penipuan dalam penipuan SMS. Dan metod penipuan SMS ni sangat pelbagai. Cuma hari ni mungkin orang kita ni kurang melihat dalam SMS, maka penipuan SMS ni dia masuk dalam zon yang semakin berkurangan lah mangsa dia. Okey, ni antara scam yang ada, yang mungkin popular di kalangan rakyat Malaysia. Sebenarnya ada banyak lagi method of scam, mungkin ada yang di luar negara tu tak sampai ke negara kita lagi. Maka kita kena berhati-hati dan sebagai penyimpan duit di dalam ASB ataupun pelabur di dalam ASB ni, absolutely kena berhati-hati duit simpanan tu. Fokuslah kalau ada duit dalam ASB ni, fokuslah untuk simpanan jangka panjang. Jangan kerana guruh di langit, air di tempayan kita curahkan. Okey, dan ni ada sedikit penulisan. Modus operandi Macau Scam tadi. Adanya cabutan bertuah, penipuan culik atau minta wang tebusan, spoofing menyamar, dan kaedah penyamaran menjadi polis ataupun jadi orang-orang daripada pegawai daripada mahkamah itu tadi istilahnya dipanggil spoofing. Dan spoofing ni lupa saya nak kongsikan sedikit. Kenapa Macau Scam ni, walaupun orang tu bijak pandai, dia boleh kena tipu juga dengan Macau Scam. Adakah sebab dia tak tahu langsung
tentang Macau Scam, ataupun sebenarnya tahap Macau Scam tu sebenarnya memasuki zon intelijen dalam kaedah penipuan. Okey, dalam spoofing isu ni, kita punya panggilan telefon tu sebenarnya boleh dimanipulasi. Contoh, saya boleh menghubungi seseorang, kalau panggilan yang akan keluar, nombor telefon biasanya akan keluar adalah nombor telefon saya sendiri. Tapi metod yang digunakan pakai oleh penjenayah Macau Scam ni, dia menggunakan panggilan Voice over Internet Protocol, VoIP. Nak mudah faham dia, VoIP ni, kita telefon orang menggunakan WhatsApp, itu VoIP. Kita telefon orang menggunakan Skype, itu VoIP. Kita telefon orang menggunakan Telegram, itu VoIP. Kita telefon orang menggunakan Facebook call. Kerana dekat Messenger Facebook tu boleh call seseorang tu, itu pun termasuk dalam Voice over Internet Protocol, VoIP. So apa yang berlaku bila panggilan menggunakan internet ni, absolutely dia melibatkan penghantaran data. Maknanya kita bercakap tu, suara kita akan bergerak dalam bentuk data. Dan absolutely bila dalam bentuk data internet ni, dia boleh diubah suai. So apa yang berlaku, penjenayah Macau Scam ni boleh mengubah nombor telefon, identity caller ataupun caller ID tu dia boleh tukar. Mungkin asalnya 0123456789, mungkin itu. Tapi dia boleh ubah kepada 0121121212. Dia boleh ubah mengikut nombor yang dia nak. That's why Macau Scam ni ada kebanyakannya akan menghubungi contohnya daripada Balai Polis Kelang. So dia tengok dekat website nombor telefon Balai Polis Kelang, biasanya dia akan tukar nombor telefon pemanggil tu dan dia akan menghubungi mangsa menggunakan nombor telefon Balai Polis Kelang tadi. So orang yang bijak pandai ni biasanya akan semaklah nombor telefon tu betul ke daripada Balai Polis Kelang. Dan bila dia semak tepat nombor tu, akhirnya dia terjeratlah dekat dalam zon yang kerana mempercayai nombor tadi adalah nombor Balai Polis Kelang. Dan memang nombor tu sebenarnya nombor Balai Polis Kelang, cuma yang telefon tu bukan Balai Polis Kelang, penjenayah dalam Macau Scam. That's why lah dia Macau Scam ni juga termasuk dalam kategori intelligent cybercrime. Intelligent cybercrime ni maknanya dia ada kepakaran dalam bidang IT untuk dia melaksanakan sesuatu jenayah cyber. Okey. Okey, tips dan nasihat saya untuk Macau ataupun scam, apapun scam lah, penipuan dalam talian ni, dan sebagai tuan-tuan dan puan-puan semua yang ada menyimpan ataupun melabur dalam ASB ni, saya panggil simpan duit dalam ASB, ayat mudah ni. Siapa yang ada simpan duit dalam ASB ni, kenalah first kali kena berhati-hati lah, absolutely berhati-hati kan. So berhati-hati ni maksudnya apa sahaja yang ada dekat dalam talian ni, bila kita nak berurusan, first of all kena kenal pasti. Kalau tengok kat sini, first kenal dalam sentiasa berwaspada dan berhati-hati semasa berurusan dengan orang yang tidak dikenali. Mereka mungkin adalah scammer dengan kebolehan untuk mengenal pasti jenis scam atau scammer, anda boleh mengelak dari jadi mangsa. Kalau ada mana-mana pihak menghubungi kita ataupun cuba berurusan dengan kita, ataupun kita sedang nak berurusan dengan satu pihak yang tak dikenali, make sure kena kenal pasti. Contohnya nak buat urus niaga, e-dagang tadi. Kita nak beli barang dalam talian, kalau boleh elakkanlah beli berurusan kalau dalam Facebook ataupun Instagram contoh, elakkanlah beli barang tu dengan harapan urus niaga tu melalui penghantaran dan pembayaran melalui dalam talian. Kalau berurusan di platform sedemikian, cubalah usahakan menggunakan COD, cash on delivery. Maksudnya berjumpa ataupun buat satu pick up zone, bayar tunai. Dapat barang, bayar tunai. Kalau nak beli barang secara dalam talian ni yang melibatkan pos hantaran barang online, gunalah platform yang dah diberikan sedikit jaminan lah. Contohnya di Shopee ataupun Lazada ataupun mana-mana lah platform tadi yang ada jaminan dan ada legitnya. Kalau di platform Facebook dan juga Instagram ni sebagai contoh, kita terpaksa berurusan dengan penjual secara terus dan Facebook itu sendiri tidak menyediakan mekanisme pembayaran.
Jadi sebarang urus niaga tidak ada jaminan oleh penyedia platform. So that's why kena kenal pasti kalau nak beli juga barang dekat marketplace, dekat Facebook dan sebagainya, make sure kenal pasti penjual tadi. Kenal pasti dan kena semak nombor akaun yang ada tu di platform Semak Mule. Nanti saya akan kongsikan Semak Mule. Bagi yang tak tahu, Semak Mule download ataupun selalulah gunakan Semak Mule ni yang disediakan oleh pihak Polis Diraja Malaysia. Kalau ada nombor akaun yang disabitkan, yang ada dimaklumkan telah dilaporkan kepada pihak PDRM, maka janganlah berurusan dengan peniaga itu tadi. Okey, kemudian semak jika anda mengesyaki isi kandungan atau butir kenalan adalah mencurigakan, dan sila semak dengan pihak berkuasa melalui saluran rasmi. Nanti saya akan tunjuk semak minum dan kemudian laporkan. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan ada satu inisiatif sayangkan kita ataupun menabur jasa ataupun baik budi kepada orang lain, kalau sekiranya ada nampak satu iklan yang scam ataupun satu modus operandi scammer dalam talian ataupun dimaklumkan tentang berlakunya satu kejadian jenayah cyber, mintalah jasa baik bersama-sama, bolehlah buat laporan kepada pihak polis ataupun boleh laporkan kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi Multimedia sekiranya terkaitlah melibatkan media sosial. Sebab setiap orang kalau melaporkan satu aktiviti, sedikit sebanyak dia akan membantu pihak penguatkuasa dan akan juga membantu pengguna lah dalam mengatasi isu scam kat dalam negara kita. Okey, laporkan sebarang aktiviti, individu atau akaun yang mencurigakan di Facebook, Instagram dan WhatsApp. Dan kalau selain daripada itu, boleh juga menghubungi pihak Persatuan Pengguna Cyber di Facebook, maklumkan sekiranya ada isu lah berkenaan jenayah cyber ni, dan boleh kongsikan link ataupun apa-apa saja bukti yang boleh dikepilkan, dan insyaAllah di pihak kami pun akan ada sedikit usaha untuk membantu. Okey, jadi dekat sini kita tengok sebagai contoh SMS. Okey, kita nak tengok apa perbezaan scam dan bukan scam. Okay. First of all, kalau tengok dekat satu SMS yang kita terima, first tengok nombor, kemudian kita tengok ayat yang ditulis lah kan, SMS yang kita terima tu. First of all, pesanan rasmi ni daripada mana-mana pihak yang rasmi biasa tidak akan pakai nombor telefon handphone yang panjang tu. Boleh tengok 0123456789. Biasanya pesanan yang rasmi akan datang dengan satu mekanisme penghantaran yang lebih rasmi lah. Kalau tengok dekat sebelah tu 67890. Tengok sebagai contoh yang lebih rasmi, SMS yang kita terima daripada Majlis Keselamatan Negara. Setiap hari kita akan dapat SMS Majlis Keselamatan Negara. Dekat situ tahap kerajaan mengambil serius tentang maklumat yang dia nak sampai pada rakyat ni, sehingga dia minta pihak telco mengkhususkan nombor tadi terus kepada perkataan MKN. Sebab tu SMS MKN tu dia tak ada nombor, dia terus huruf MKN. Dan kalau tengok dekat sini, pinjaman peribadi, perniagaan, asuran 1.1% hingga 3.33% tiada bayaran pendahuluan, kelulusan pantas. Cerita too good to be true lah kan. Cerita yang bagus saja. Itu adalah antara metod ataupun modus operandi sesuatu scam. Dan kalau tengok kat sebelah ni, pembiayaan peribadi, bank, mati, bayaran bulanan dari sendah 109. Okey. Mohon sekarang ni adalah kategori periklanan oleh pihak perbankan dan dinyatakan tak lulus terma dan syarat. Walau bagaimanapun, kena perhatikan ada www.yourbank.com.my. Yang inilah keculasan banyak orang. Ada juga modus operandi yang mana menggunakan nampak macam sebelah kanan kan. Kalau tengok kat skrin, nampak sama macam kat sebelah kanan. Nikmati bayaran bulanan dari 109 dan dapatkan pembiayaan sehingga 250,000. Nampak original, tapi dia ubah dekat www.yourbank ada s.com.my. Yang original dia, nama web tadi www.yourbank.com.my ataupun sebagai contoh asnb.com.my. Tapi
dia ubah salah satu huruf tu diubah dengan huruf lain ataupun ditambah satu huruf tambahan supaya dia nampak mengelirukan. So berhati-hati dekat SMS ni, di sini boleh berlakunya phishing scam. Okey, ada banyak lagi perkara lain. Saya kongsikan juga sedikit langkah untuk keselamatan. Kalau dapat penyata kewangan, apa-apa penyata kewangan, penyata ASB kita, penyata apa saja penyata melibatkan kewangan, make sure janganlah buang merata. Ada setengah orang dia dapat, dia buang dalam tong sampah. Ada orang kena dapat buang, dia tinggal-tinggal je kat tepi, dekat merata-rata lah. Setiap penyata kewangan tu penting untuk kita simpan. Kalau tak nak simpan, lupuskan. Apa cakap apa? Ceraikan dia kan. Ceraikan dia ataupun boleh bakar. Simpan hard copy sebab setiap penyata kewangan tu mewakili data, maklumat. Tak kisahlah maklumat tu maklumat kita keluar duit ke, maklumat tentang kita simpan duit ke, ataupun maklumat tentang perbelanjaan kita ke, sebarang penyata kewangan simpan. Jangan dibuang-buang rata-rata. Termasuk dalam tu akan ada maklumat akaun bank kita ataupun maklumat tentang nombor telefon, alamat kita. Jadi benda itu adalah benda yang penting, jangan diambil ringan lah. Kemudian examine your financial statement. Dalam penyata kewangan ni sedikit tambahan. Kalau ada dapat penyata kewangan telekomunikasi kita, bil telefon kita, ini antara tempat yang paling mudah sekali penjenayah ni nak ambil kesempatan. Sebab tu kadang-kadang bil telefon kita tiap-tiap bulan berubah-ubah. Sedangkan kita dah ambil yang flat lah, telefon unlimited, data pun unlimited, bayar kena RM100 sebulan sebagai contoh. Tapi tiba-tiba setiap bulan ada je RM130, ada tiba-tiba bulan lepas RM120, ataupun tiba-tiba ada yang jadi tiap-tiap bulan meningkat. Semak bil, yang ni pun jarang orang buat, semak bil telco kita, sebab kaedah pembayaran hari ni dah banyak menggunakan bayaran menggunakan bil telefon kita. So ada banyak kaedah scam yang indirectly akan charge kita punya bil telefon. So make sure semak. Malangkah hari ni banyak telco dah tak menyediakan bill statement menggunakan fizikal. So boleh muat turun aplikasi pihak telco, download bil kita di dalam apps tu dan boleh dapat lah lagi detail kat dalam tu. So kalau ada masalah melibatkan unauthorized transaction, make sure berhubung dengan pihak telco supaya dia hentikan sesuatu langganan aplikasi ataupun apa-apa perkhidmatan lah yang kita tak sahkan. Okay, kemudian pilih password yang kukuh. Dalam ASB digital ni sebagai contoh kita tengok adanya KYC. Saya tengok satu perkara yang bagus lah dalam aplikasi ASB digital, dia adanya eKYC tu sangat bagus. Tapi melibatkan password ni kan bukanlah tanggungjawab pihak penyedia platform. Itu tanggungjawab kita. Kita kena pilih password yang susah orang lain nak teka. Bukan buat password yang senang kita ingat. Kalau buat password yang senang kita ingat semata-mata, maka kita akan cenderung nak letak nombor kat kenalan kita. Kita akan cenderung nak letak nama kita sendiri kat situ. Ataupun nama-nama orang yang memang orang dah boleh predict. Letaklah password yang memang tujuan dia adalah sukar untuk orang teka. Okay, so password ni very important dan jangan sesekali dedahkan pada orang lain. Ataupun cuba bagi pada orang lain dengan harapan dia tolong buatkan transaksi untuk kita. Selekali kita kongsikan maklumat kita ni, maknanya akan ada orang lain yang akan ambil kesempatan. So avoid, larang diri anda daripada berkongsi password ataupun ID pada pihak ketiga. Dan lindungi komputer, tanya diri sendiri berapa ramai di antara kita ni yang ada antivirus dekat dalam handphone. Dengan laptop mungkin ramai yang ada, tapi dalam handphone berapa ramai yang pakai antivirus ataupun internet security. Kalau tak ada, pergilah pakai, dapatkan yang berbayar, jangan pakai yang percuma. Download dan bayarlah. Invest lah untuk cyber security ni at least setahun tak mahal pun. Ada yang dalam RM40, RM30 setahun, bukan setiap hari. At least kita ada protection dari sudut network security kita ni daripada serangan virus ataupun serangan-serangan malware dan sebagainya. Persian hasad lah. So make sure kalau pada pengguna ASP, tuan-tuan dan perempuan semua, muat turunlah aplikasi antivirus ataupun internet security dalam telefon kita. Sebab penggunaan telefon kita ni jauh lebih banyak daripada laptop kita ataupun apa-apa peranti lain lah. Okay, kemudian public wifi.
Kalau boleh pergi kat public mana-mana, elakkanlah guna wifi yang percuma ni. Kan dikhawatiri adanya tindakan penjenayah yang menawarkan wifi, akhirnya dia menduplikat ataupun membuat salinan ataupun membuat orang panggil cerminan apa yang kita buat dalam telefon kita. Sebab once kita connect dengan wifi orang ni, maknanya mereka ada akses ke dalam peranti kita. So hati-hati dengan public wifi ni. Kalau nak guna juga public wifi yang telah disahkan selamat oleh penyedia wifi tadi, contohnya di dalam satu bangunan rasmi kerajaan ada, ataupun di McDonald's sebagai contoh, ada yang menawarkan public wifi ni. Avoid tempat-tempat seperti airport. Di airport ni dah tercelaru kalau buka wifi tu, terlalu banyak senarai wifi dekat kawasan airport ni. So elakkanlah guna wifi di tempat yang public crowd terlalu ramai, bukan spesifik orang panggil apa, wifi address. Okey, kemudian guna 2FA. 2FA ni mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Two factoring identification ni sebagai contoh WhatsApp kita sendiri, benda yang paling kerap kita pakai. Dekat dalam WhatsApp ni, kalau boleh aktifkan 2FA. Sebab banyak kes melibatkan pengambil alihan WhatsApp. So ada yang WhatsAppnya akhirnya WhatsApp dia kena godam. Dia sendiri pun tak boleh pakai WhatsApp dia. So dekat dalam WhatsApp ni ada setting, dan boleh pergi ke account, pergi dekat two-step verification. Kalau nampak lah. Okay, activatekan dia. Dia minta email pun masuk ke email. Make sure benda ni boleh diguna pakai dalam semua platform lain. Contohnya Facebook ada 2FA dia tulis 2FA. Okay, gunakan 2FA tu, aktifkan dia supaya ada 2 lapisan keselamatan sekiranya ada penggodam nak ambil kita punya account tu. At least memang jadi sangat susah lah, dan hampir kepada mustahil untuk dia nak melepasi 2 factoring identification. Dan be wary of suspicious emails and website. So kalau ada website yang pelik-pelik ni, kalau boleh tak payahlah kita access. Dan dalam website ni jangan hanya sebabkan kita curious sangat nak tahu, akhirnya kita boleh terjerat dengan masalah dalam internet ni. So ingatlah, berhati-hati internet ni, kita guna pakai setiap hari dan kadang kita tak pernah diajar. Tak ada orang pun ajar kita guna internet. Kita membesar tahu-tahu kita ni pandai guna internet. Tak tahu siapa yang ajar. Okey. Dan kategori scam ni, ke mana hendak kita mengadu? Okey, ada lain isu lain tempat untuk itu. Jangan salah mengadu pula, nanti kita nak salahkan pihak kerajaan. Kenapa tak jalan kes dan sebagainya. Contoh penyamaran bank atau pihak berkuasa, Macau scam. Kalau Macau scam ni, kita boleh laporkan kepada pihak polis, boleh laporkan kepada pihak bank negara, kepada pihak Suruhanjaya Security dan juga bursa. Penyamaran maknanya dia menyamar dia adalah wakil pihak bank ataupun dia pegawai bank. Modus operandi Macau scam pun ada yang menggunakan nama bank ni lah. So boleh rujuk pada 4 ni. Kalau kata dah terkena menjadi mangsa, boleh buat laporan kepada 4 entiti ni. Okey. Jadi kalau akaun kedai, kita sewa akaun bank kat ATM. Kalau kita tahu ada aktiviti ni, boleh lapor terus kepada 2 agensi ni. First, Polis Diraja Malaysia dan keduanya Bank Negara Malaysia. Isu akaun kedai ni, jangan hanya fikir orang tu memberi sewa akaun dia. Kita sendiri ni pun, kita yang tak nak akaun kita menjadi akaun kedai pun berpotensi jadi akaun kedai. Macam mana boleh jadi kita ni, orang yang biasa, boleh terjadi juga duit haram masuk ke akaun kita tanpa kita sedar. So dekat sini, kat mana nak tahu dia boleh berlaku? Apabila kita berurusan dalam pembelian dalam talian ataupun berurusan dengan satu pihak, dengan seseorang dalam talian yang mana melibatkan satu pembayaran ke dalam akaun kita. Dekat sini licik sikit, cuma saya tak tahu hari ni sempat tidak, mungkin dari waktu yang lain, bahawa kita juga terdedah untuk menjadi mangsa akaun kedai. Dulu orang ingat akaun kedai ni dia pergi cari penagih dadah ataupun gelandangan ataupun dia bagi tawaran pekerjaan. Tapi sebenarnya kita dalam nak berurusan, nak beli barang dekat dalam ataupun menjual barang dalam talian ni, kita sendiri akan berpotensi menjadi akaun kedai
yang mana pihak yang kita berurusan tu ada mungkin boleh jadi mereka tu adalah scammer yang mana dalam proses menipu pihak lain, dan pihak lain tu yang tak tahu menahu tentang akaun kita akhirnya memasukkan jumlah duit ke dalam akaun kita. So kena berhati-hatilah dengan elemen akaun kedai ni. Kemudian kalau pelaburan haram ni sebenarnya ada lagi tambahan kat sini. First boleh buat laporan kepada pihak PDRM kalau dah kena scam pelaburan haram ni. Kemudian boleh laporkan kepada pihak Suruhanjaya Security dan laporkan kepada pihak Bursa Malaysia. Tapi penting pada pihak Suruhanjaya Security lah. Dan lagi bagus kalau nak memasuki satu ataupun nak melabur di mana-mana platform, rujuklah dulu pada pihak Suruhanjaya Security Malaysia. Mereka ada senarai mana yang dalam yang tidak berdaftar, dia akan nyatakan mana yang dalam red alert list dan sebagainya. Ada scam e-dagang, boleh laporkan kepada pihak PDRM, boleh laporkan kepada pihak KPDNCP dan juga pihak FOMCA, Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna. Dan penipuan yang lain-lain straightforward kepada pihak PDRM. Ada yang kadang-kadang ingat penipuan dalam talian ni tak kena terus berlapor pada SKMM sebab SKMM jaga internet. Kena faham punca kuasa jenayah itu tetap di bawah pihak PDRM. So apa saja tindakan perilaku jenayah, tindakan pertama sebenarnya mestilah laporkan kepada pihak PDRM. Jadikan dia satu kes dulu. Kalau boleh sampai buka kertas siasatan. Kemudian barulah pergi flow yang berikutnya. Tapi kalau ada sebarang pertanyaan berkenaan ni nanti boleh tanya saya lah, insyaAllah di ujung sesi. Jadi insyaAllah setakat ni saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya serahkan semula pada Tuan Moderator. Okey, terima kasih Encik Siraj. Okey, pembentangan yang cukup menarik dalam isu penipuan cyber ni. Banyak betul ceritanya, memang terbuka lah biji mata. Keluar biji mata bila dengar kan. Dia punya mudahnya kita tertipu, mudahnya cara dia nak menipu tu. Okey, Encik Siraj, masa untuk soalan. Siraj. Yep. Okey. Alright. Kita tengok, banyaknya soalan. Banyak. Okey. JF Khairi bertanya, saya nak tanya, adakah kaki tangan perbankan turut terlibat dalam scam ni, iaitu merupakan ahli scam? Ini kerana data pelanggan adalah privasi dan tidak boleh disalahguna, namun mereka dapat akses segala maklumat. Wow. Itu dia. Ini soalan ini daripada JF Khairi daripada Facebook. Okey, Cik Siraj. Soalan ni sensitif sikit, tapi saya nak bagi tahu satu elemen yang ni banyak pihak FCCA sendiri berjumpa dengan pihak agensi kerajaan tertentulah berkenaan rasuah cyber. Rasuah cyber ni rasuah, semua orang tahu kan, rasuah. Benda memberi sesuatu orang yang diberikan amanah menggadaikan amanah tadi dengan harapan mendapatkan satu ganjaran. Dalam dunia internet ni, benda yang paling berharga dan paling penting untuk dijadikan amanah oleh pegawai-pegawai IT ni adalah data. Data tu sangat penting dan data ni orang cakap sangat berharga lah. Lain industri, lain data yang mahal. Kalau dalam oil and gas, contohnya data-data, banyaklah set-set data dalam oil and gas ni kan. Kalau dalam perbankan, actually data-data yang mahal ni yang nak dikejar oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab ni, contohnya data berapa simpanan duit dalam akaun bank kita, data maklumat kad kredit sebagai contoh, dan tidak dinafikan data-data ni dijual oleh pihak yang diberi tanggungjawab. Sebab ada kes tangkapan sebelum ni yang mana pihak sebagai contoh pihak telekomunikasi sendiri yang menjual data-data pengguna kepada pihak penjenayah lah. Dan sebab tu cakap tak dinafikan adanya pihak dalaman ni yang menjual data tadi kepada pihak ketiga ataupun ada pihak yang sekumpul. Sebab ini bukan soal salah ataupun masalah dari sudut institusi tu. Benda ni adalah masalah peribadi. Dan kita tengok macam mana rasuah yang berlaku di dalam kaki tangan kerajaan sendiri pun, bahkan ada yang diberikan pangkat yang tinggi masih lagi melakukan tindakan yang tak integriti lah. Apatah lagi tindakan IT ni hanya di hujung jari. Dia hanya klik,
untuk bagi sesuatu data yang sebenarnya data tadi boleh mengakibatkan kerugian kepada banyak pihak lain. Yang tu dia kena jawab dengan Allah Ta'ala kemudian hari. Kan? Mungkin kita tak nampak tapi nanti dia kena jawab dengan Allah Ta'ala kemudian hari. Itu amanah yang diberikan. That's why di peringkat FCC kami klasifikasikan rasuah cyber. Satu rasuah yang sangat kritikal dan sebenarnya rakyat Malaysia pun perlu tahu apakah yang dimaksudkan rasuah cyber. InsyaAllah. Oh dia ada sedikit apa pesanan PU berunsur PU pencetus rumah tu dia. Hari ni hari Jumaat ada kena. Jumaat memang betul. Ini betul Smart Labu punya produk ni. Alright, soalan seterusnya daripada nama dia Raw. Tak tahu Raw is War ke apa ke. Assalamualaikum tuan. Saya nak tanya berkaitan Raise Investment, ejennya RAIZ Raise Investment yang berdakwa bahawa mereka bekerjasama dengan pihak PNB. Adakah ini satu realiti atau scammer? Okay, Raise Investment. Raise Investment ni advisor dengan PNB ni. Raise Investment ni saya dipahamkan dapat mereka ni berdaftar di bawah Suruhanjaya Security. Dan bila berdaftar bawah Suruhanjaya Security ni ada jaminan lah oleh pihak kerajaan bahawa platform pelaburan itu selamat. Walau bagaimanapun saya bukanlah pengguna ataupun pelabur dalam perkhidmatan ni, saya tak dapat nak komen lebih dan saya tidak mengikuti perjalanan race ni. Tapi as far dia berdaftar di bawah SC, selamatlah maknanya untuk di ni. Cuma berhati-hatilah. Bila ada lesen ni, ada juga orang yang menyamar memberikan berita-berita palsu berkenaan platform macam race dan sebagainya. Jadi make sure kalau nak tahu pasti atau nak kenal pasti maklumat tu, pergilah ke laman sesawang dia ataupun berhubunglah dengan wakil race tu seperti yang ditertera kat dalam laman sesawang race tu sendiri. So hati-hatilah. Dia boleh jadi scam sebenarnya kalau salah tengok page tu. Kadang-kadang salah. Dia boleh jadi scam. Tapi race tu baik saya memang tak scam lah, tapi dia boleh jadi scam. Dia tukar sikit font je dah. Betul. Dia tukar sikit font je. Dia jadi phishing. Okey. Cik Suhaili Faizi bin Abdul Syukur bertanya, adakah multi-level marketing salah satu skim cepat kaya? Kalau ya, kenapa masih berleluasa dan bergiat luas dan bebas? Okey. Kena faham multi-level marketing ni tak salah. Yang salah tu yang penyedia perkhidmatan tu apabila pertama dia tidak berdaftar pun di bawah KPD NHP. Skim multi-level ni ataupun jualan langsung ada akta dia. Arti kita di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah mewujudkan akta dan garis panduan berkenaan kaedah jualan langsung. So marketing plan yang dipanggil marketing multi-level marketing ni sebenarnya tak salah. Yang salahnya apabila first dia tak berdaftar pun di bawah KPD NHP. Yang keduanya elemen yang dibuat tu bila tak berdaftar ada elemen manipulasi pengguna. So daripada plan dia tu yang boleh mengakibatkan overpaid. So contohnya kita tengok ada banyak company-company jualan langsung ni yang mengamalkan multi-level. Sebenarnya ada yang daripada dulu sampai sekarang masih wujud lagi. Yang mana mereka ni berdaftar dengan KPDHP dan tak ada masalah. Masalah bila kebanyakan orang buat multi-level, orang-orang yang tak bertanggungjawab buat multi-level ni, selain tak berdaftar, dia memang purposely nak buat skim tu dalam satu tempoh yang pendek dan menjanjikan suatu tawaran yang luar biasa lah, kan? Sehingga dia diberikan jaminan untuk kaya dalam tempoh yang pendek. That's why kita panggil dia skim cepat kaya. Kena clear tu. Multi-level tu tak salah. Yang salah tu bila dia tak berdaftar dengan KPDHP dan plan yang dibuat tu terlalu orang panggil too good to be true lah. Okay. Teringat saya satu movie di Netflix yang saya tengok baru dalam bulan lepas lah. The Polka King. Polka King. The Polka King. Siapa nama dia pun Lewandowski. Jan dia bukan Robert Lewandowski yang main bola tu. Jan Lewandowski dekat Amerika tu. Dia buat multi level. Dia memang betul lah. Sudahnya $4 juta dia hutang orang kan, akan kabut. Yang bahaya pasal dia bila too good to be true lah, dia janjikan pulangan 10% je. Bila ramai orang masa tu dia ingat dia semua orang sibuk bandingkan dengan bank 3%, semua dah pergi ke dia. Itu dia. Too good to be true. Tu ya. Seterusnya saudara Nafais bertanya. Okey, dia pun MLM juga tanya soalan dia.
MLM scam tak ada ke seperti Reway, Mounspace, MBI dan sebagainya? Okay. Cik Siraj? Tu itu setakat yang disebut tu, nama-nama yang disebut tu adalah nama dalam watchlist pihak Polis Diraja Malaysia. Kan pernah masuk juga dalam alert list bank negara juga, yang mana mereka ni tidak, selain daripada bukan hanya berdaftar dengan PKPHCP, contoh ada syarikat ni dapat lesen, tapi dia perlu apply compliance all the time. Kalau dia lari je plan tu, contohnya kata plan dia ABC, sekali bila execute dia dah dapat lesen disebab ABC, tapi bila dia on ground dia buat DEF, itu pun boleh jadi asbab KPTN kerajaan tarik balik lesen tu, dan dia terdedah dalam zon yang macam tadilah saya ada dengar 2-3 nama syarikat disebut tu memang dalam alert list bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia. So kalau boleh elakkanlah skim. Dan sekarang kita dah hidup zaman yang sangat canggih, rasanya tak elakkanlah terjebak dengan, kalau dah tahu tak ada dalam tak dapat lesen, jangan terlibat langsung. Itulah sekarang informasi di hujung jari je, memang kita kena tengok saja. Okey, soalan seterusnya. Okey, ni dari Facebook ya. Okey. HM Ahmad, setiap masih Ahmad tapi Baider, Ahmad Baider. Bagaimanakah cara mudah untuk mengetahui web scam? Apa cara mudah dia kata? Cara mudah nak tahu web scam, tengok apa yang satu boleh semak dia punya, selain daripada dengan penguatkuasa ni, satulah kalau scam ni terlalu luas tu soalan tu. Nak tahu web scam ni, kalau phishing saya maklumlah, kalau phishing tu kena tengok URL tu. Apa-apa pun punca dia tu, nak tahu scam tak scam kena alert dengan URL. Dan kalau nak tahu satu laman web tu selamat tak selamat, dia ada beza HTTP. Kalau klik dekat URL tu ada HTTP dan HTTPS. Ada beza dia. HTTPS tu maknanya dia punya laman sawang tu selamatlah, lebih selamat banding dengan HTTP. Ada laman web yang tak ada S ni, quality dia punya tu it's not secure lah dari sudut keselamatan cyber. Kalau nak tahu scam tak scam ni, soalan tadi agak umum sebenarnya, tapi saya cuba faham maksud scam ni. Ikut di satu laman sawang tadi, adakah dia terjebak melibatkan satu penipuan, kalau kata di pelaburan lah, betul boleh semak dengan pihak bank negara, pihak SC dan sebagainya. Kalau nak tahu dia scam melibatkan phishing, semak URL. URL tu kena tepat, dan saya yakin pihak macam ASB, pihak perbankan sendiri pun dia dah bekerjasama dengan contohnya Google ataupun menggunakan perkhidmatan bawah Google supaya bila buat carian umum, contoh ASME akan keluar carian yang pertama sekali, ataupun maybank2u.com.my dia akan keluar di carian yang pertama sekali untuk mengurangkan risiko phishing website lah. Itu yang saya faham lah. Mungkin soalan tu perlu perincikan sikit apa jenis scam tu. Ya. Alright. Okay. Seterusnya memang banyak orang mengira dengan soalan ni. Memang topik ni baru memang banyak soalan, bertalu-talu soalannya. Dari Suhaili Faizi bertanya sekali lagi. Jadinya Macau scam ni pihak berkuasa susah untuk ambil tindakan sebab untuk scam yang mangsanya di Malaysia dilakukan oleh orang di luar negara. Isu jurisdiction, tengok media sosial, orang yang ditahan tempoh hari masih berjalan-jalan mewah. Itulah sebab jenayah cyber ni, kalau dulu kita tahu dadah tu jenayah nombor satu negara kita lah. Hari ni scam ni dah jadi jenayah nombor satu masyarakat. Dan kalau tengok ada tangkapan pun nak buat tuduhan payah. Contohnya bila scam ataupun judi dalam talian. Yang mana judi dalam talian ni, kalau ikutkan aktiviti orang yang berjudi dalam talian yang menggunakan handphone tu ataupun main dekat komputer adalah satu kesalahan. Tapi kesalahannya di bawah akta apa? Itu menjadi persoalan sebab negara kita hanya ada akta perjudian rumah terbuka. Jadi kita bermain di rumah menggunakan telefon, adakah itu dikategori sebagai perjudian rumah terbuka? Itu contoh Jadi ada banyak akta-akta kita yang mungkin perlu ditambah baik bila melibatkan cyber ni. Termasuklah scam. Bila yang menipu kita tu berada di Thailand sebagai contoh.
kita punya bidang kuasa sangat terhad. Kita tak boleh mengambil pergi buat tangkapan di Thailand kecuali mendapat kerjasama pihak penguatkuasa kita dapat kerjasama dengan pihak penguatkuasa di Thailand, barulah tangkapan tu boleh dibuat. Walau bagaimanapun tidak semestinya barang kes tu boleh dibawa balik ke negara kita. Itulah yang menjadi kebanyakan masalah di pihak penguatkuasaan negara kita ni. Contoh server di sana ataupun telefon ataupun laptop yang dirampas di Thailand tu, sejauh mana barang bukti boleh dibawa balik ke negara kita untuk dituduh seseorang suspek tu. That's why kalau kita tengok kat sini, Macau scam di negara kita yang ditangkap, kebanyakannya adalah mereka yang menyediakan beroperasi untuk menipu warga negara Cina. So biasanya bila tangkapan dibuat, contohnya melibatkan warga negara Cina, pihak kerajaan kita akan menghantar semulalah hasil tangkapan tadi kepada kerajaan Cina. Di sana kalau dibalik mungkin dia tak keluar lah kan. Di China ni ketat dia punya undang-undangnya dan hukumannya sangat berat bagi mereka yang melakukan tindakan. Kalau di Malaysia ni kalau kita tengok ada yang keluar lagi bersia-sia tu, wallahu alam kan, yang sebab kita tengok itu berdasarkan penguatkuasaan. Saya pun tak boleh nak cakap lebih. Walaupun kita yakin dah pasti rakyat memahati dan netizen ni agak aktif lah bekerja dalam media sosial 24 jam. Kan? Oh, netizen Malaysia memang lagi. Memang luar biasa sikit. Okay. Itulah sebab saya kadang-kadang saya pun terhibur juga baca-baca email kan. Apa pakcik dari Nigeria tu mati kan, dia nak kongsi 100 bilion, 100 juta pound kan. Macam bestnya kan. Nak melayan dan susah lah. Jangan tekan-tekan link kan, habis kan masuk malware apa semua kan. Okay, seterusnya Joe Gunners, ni dia dari penyokong Arsenal kan. Joe Gunners, kalau phishing scam ni melibatkan judi online ke? Saya ada buat aduan dekat STMM tentang nombor telefon yang mempromosikan judi online, tapi tak ada tindakan pun. Dia judi online ni, dia salah satu platform, salah satu jenis, nak kata dia bukan scam lah. Ada judi online yang scam, tapi kebanyakan judi online ni dia membuat marketing yang macam luar biasa sikit. Dia akan hantar sebolehnya kat SMS kita, dan saya yakin tak ada orang yang di Malaysia ni yang tak pernah terima SMS judi online. Mesti pernah terima SMS ataupun WhatsApp. Dan dia akan bagi link tu, tujuan dia adalah untuk kita memuat turun aplikasi judi tu ke dalam phone kita lah. Dan absolutely apps tadi berisiko tinggi untuk melibatkan keselamatan cyber, sebab aplikasi itu tidak diiktiraf oleh penyedia perkhidmatan, penyedia peranti kita lah. Kalau kita pakai iPhone, maknanya dia tidak diiktiraf oleh Apple sendiri. Kalau pakai Android, dia tidak diiktiraf oleh Google. So kita terpaksa muat turun aplikasi itu daripada sumber ketiga. So kalau muat turun tadi, aplikasi itu melibatkan dicuri data kita, so tak ada tempat boleh kita buat laporan kalau kata buat download aplikasi judi ni. So berhati-hati, senang cerita janganlah berjudi, jangan buat turun buat aplikasi. Jawapan paling pendek lah untuk saya bagi. Cuma kalau kata aplikasi dia melibatkan phishing scam, mungkin ada, tapi saya nampak bila SMS judi yang kita dapat tu, tujuan dia hantar SMS tu adalah marketing kepada perjudian. Actually dia nak duit kita, dan actually judi tu haram, janganlah berjudi. Itu dia sekali lagi pesanan daripada PU Siraj ya. PU. Okey. Allah Allah. Okey. Soalan seterusnya dari Hanim Abdullah. Sekiranya kita ingin buat laporan scam, ada tempoh tertentu ke? Contoh 2 minggu atau 30 hari dari tarikh kena tipu. Okey. Kira sekiranya nak buat laporan scam okay. Ada tak ada tempoh tak? Dia tak ada tempoh lagi setakat ni. Tuan-tuan dan puan-puan semua, utarakanlah banyak-banyak sikit dekat media sosial. Saya sarankan supaya pihak kerajaan boleh mendengar dan dia rasa permintaan tu tinggi daripada rakyat, supaya garis panduan siasatan kes melibatkan jenayah cyber ni perlu diperkemaskan, supaya at least pihak scammer ni dia tidak menjadikan scam ni satu kerjaya. Hari ni sebab tengok angka kerugian tadi besar nilai dia, berbilion ringgit. Mana taklah ramai yang keluar ni, sampai ada yang mungkin rasanya dah sampai rasa hidup dia nak jadi scammer je. Dah terdesak, dia nak duit, tak ada duit, akhirnya dia memilih jalan mudah dengan menipu orang lain.
ini peranan di peringkat MCC ni kami tak pernah jemu lah naik ke bersama kerajaan. Saya berminat dengan polisi. Kita naik sampai ke parlimen sekalipun, berjumpa dengan pihak pembangkang, berjumpa dengan pihak kerajaan, memberi ceramah macam ni di pihak-pihak tertentu supaya kita wujudkan satu akta yang jelas. Contohnya mungkin dah sampai masa perlu wujud Suruhanjaya Keselamatan Cyber sebagai contoh. Yang mana Suruhanjaya ni boleh buat tangkapan terus kepada mereka yang melakukan kesalahan dalam ruang cyber. Sekarang ni pihak kerajaan kita hanya ada unit jenayah cyber dan multimedia. Unit, bukan jabatan. Di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. So kalau ada aktiviti jenayah cyber yang tidak melibatkan kerugian duit, maknanya susahlah proses itu nak berlaku. Ataupun kita dapat kenal pasti satu jenayah yang belum lagi menipu mangsa, jadi tindakan undang-undang tak boleh nak diambil lagi terhadap seseorang tu. Jadi kalau ada satu Suruhanjaya, mungkin preventive element dapat diperketatkan lagi. Kalau sampai tahap apa saja jenayah seperti kita bully orang dalam ruang cyber, kita kutuk dan maki orang menggunakan perkataan jelek, boleh dilakukan once kita report at a few short time dah boleh ambil tindakan terhadap orang yang melakukan jenayah tadi. Jadi dia ada kelompokan undang-undang lagi dalam cyber ni, dan I think tuan-tuan dan puan-puan semua faham susunan atur untuk sesuatu akta dibuat dalam negara kita, ada prosesnya, dan proses birokrasi itu sendiri kadang-kadang akan melembabkan proses perubahan lah. Kalau kita pakai iPhone 12 sekarang, dalam tempoh berapa bulan dah keluar iPhone 13. Tahun depan dalam berapa bulan lagi keluar iPhone 14. Maksud saya teknologi berubah sangat laju, polisi bergerak agak perlahan sedikit. Jadi kita perlukan juga tuan-tuan dan puan-puan semua selalulah berkongsi pandangan di dalam platform media sosial, daripada berkongsi benda yang tak betul, kongsi berita palsu, kongsilah pandangan yang baik untuk negara kita, insya-Allah. Okey. Terima kasih Jusraj. Okey, kita berapa? 3 soalan lagi. 3 soalan yang boleh bertahan ya. Okey, Jusraj. 3 soalan lagi. Okey. Dari Fauzul Azam Aziz, yang ini daripada Facebook. Okay. Apa pandangan tuan mengenai simpan soft copy dokumen penting dalam Google Drive atau Dropbox, sama dalam cloud dah. Simpan dokumen penting dalam cloud. Apa pandangan tuan? Dalam cloud ni setakat ni selamatlah kan. Aspa kita tak kalau boleh limitkan perkongsian Google Link kita tu supaya tak semua orang boleh simply nak guna pakai. Kalau kita dah habis buat perkongsian, mungkin buat kerja bersama lah, buat group study, kita buat simpanan bersama kat dalam Google tu, kita akan buka link tu. Tapi kalau dah habis selesai tu, kalau tutup link tu supaya tak dia mudah diakses oleh pihak ketiga. Dan simpanan kita dalam Google Cloud ni, dia soal keselamatan cyber ni dijaga oleh pihak Google itu sendiri. That's why cloud ni jauh lebih selamat berbanding dengan targeted server di pihak-pihak yang kita tak kenal pasti tahap integriti mereka. At least di pihak Google ni level integriti tu agak tinggi lah kan, dan dia ada audit level dia yang agak berbeza berbanding dengan simpanan server ataupun di dalam cloud yang kita tak kenal pasti siapakah pemilik mereka. So kat situ melibatkan isu integriti. That's why klasifikasi rasuah cyber tu sangat penting. Data yang kita simpan atas dasar kepercayaan kita pada penyedia cloud, tapi boleh jadi penyedia cloud tadi guna data kita jual pada pihak ketiga. Tapi di Google setakat ni insya-Allah selamat. Yalah, kena pula kalau kita yang pakai terbayar dah bayar takkanlah ni kan. Yang bayar free tu mungkin kacau sikitlah, yang bayar ni jaga bisnes ya. Okey, soalan kedua terakhir dari Siti Fatimah. Pandangan nombor telefon saya pernah digunakan scammer, iaitu penyamaran dan penipuan belian barangan. Laporan telah dibuat pada PDRM dan MCMC. Namun kesudahannya case close dengan alasan akan diambil tindakan sekiranya berlaku semula penipuan tersebut. Apakah pendekatan terbaik bagi keselamatan saya sendiri pada masa akan datang? Okay, first of all, kalau kata nombor telefon diguna pakai untuk penipuan dalam periklanan sesuatu perniagaan dalam talian ni, asas di prevention ni kita janganlah suka letak nombor telefon kita kat media sosial sesuka hati. Kalau nak berniaga, gunalah nombor telefon yang lain. Jangan guna nombor telefon peribadi kita untuk kita nak sembah kepada orang ramai. Make sure nombor telefon yang kita letak dekat secara umum tu untuk berniaga, kita dah beli nombor lain khusus untuk perniagaan tu.
Jangan campur adukkan urusan perniagaan kita dengan nombor telefon peribadi. Kemudian kalau dah jadi mangsa macam ni, saranan saya tukarlah nombor telefon supaya nombor telefon tadi tak menjadi guna pakai oleh pihak ketiga untuk urusan lain. Kalau kata melibatkan saranan daripada pihak PDRM supaya saya dimaklumkan kalau berlaku lagi kes baru dibuka siasatan tu, itu di luar daripada saya punya komen, sebab you kena faham, sebab polis ni dia bukan kata polis dia mewakili seorang. Pihak polis ataupun pihak kerajaan ni mewakili ratusan ribu orang. Kalau pihak PDRM tu ada ratusan ribu. Kalau kata pegawai penyiasat ni ribuan orang. Setiap orang ni pula ada karenah masing-masing. Bila dia nak ada yang rajin membuat kerja dan dia buat kerja dengan sangat baiklah. Ada yang mungkin ada masalah integriti, dia mengendalikan kes dalam keadaan yang tak berintegriti. So orang-orang yang tak bertanggungjawab ni, even dalam mana-mana badan kerajaan pun tidaklah mewakili keseluruhan entiti. Sebab PDRM ni tak boleh dilabel lah kata macam seolah tak buat kerja. Ada yang sampai tahap macam tu lah, jumpa kami dah buat report tapi tak jalan pun, polis ni tak buat kerja ke? Bukan maksud polis tak buat kerja. Dalam undang-undang cyber ni pun masih lompong, selain daripada pengetahuan pegawai penyiasat tu pun penting. Ada yang pegawai penyiasat ni tidak terdedah maklumatnya macam mana nak handle melibatkan jenayah cyber yang kompleks. Kalau kecurian tu benda yang straightforward, rompakan straightforward, bunuh straightforward. Tapi melibatkan jenayah cyber ni dia terlalu kompleks. Nak buat pembuktian dia pun ada limitasi. That's why benda ni kadang-kadang dia jadi jalan buntu untuk pihak penguatkuasa sebab mereka nak bertindak mengikut lunas undang-undang yang ada. That's why dia jadi susah lah. Macam kita, saya terangkan tadi contohnya Macau scam, menipu orang di China. Macam mana pihak polis nak ambil barang bukti tadi di negara China. Itu sebagai contoh. Terima kasih. Wow, bagus memang betul lah, kita pun tahu memang ada isu sikit lah bahagian penguatkuasaan apa semua pasal kita tahu jenayah cyber ni, kita nak tahu dia punya link, kita tahu dia punya IP dan lepas tu macam ada apa bidang kuasa dan negara tu. IP pun boleh disamarkan. Bukan VPN sebagai contoh. Macam mana nak buat pembuktian tu? Dia ada banyak limitasi. That's why satu Suruhanjaya Keselamatan Cyber perlu diwujudkan sebenarnya. Dan benda ni 2 kali dekat sisi dah cadang pada beberapa ahli parlimen dan usul tu dah dibawa ke parlimen dalam sesi baru-baru ni supaya sesi tahun lepas bulan 11 supaya di cadangan pada pihak kerajaan wujudkan satu Suruhanjaya Keselamatan Cyber dan wujudkan Akta Keselamatan Cyber. Sampai sekarang ni tak ada tahu Akta Keselamatan Cyber. Kita hanya ada Akta Jenayah Komputer, kita hanya ada Akta Komunikasi dan Multimedia. Dua ni lah jadi punca kuasa kita tentang IT. Itulah sampai negara orang putih pun dah sampai ada cyber lawyer dah. Lawyer cyber lagi dahsyat tu. Entah macam mana dia putar nanti kan. Kalau ilmu tak cukup kalah tu. Okey, Encik Siraj, soalan terakhir. Salam, apa komen tentang Geneva Gold? Baru-baru ni mahkamah membenarkan pelabur membuat tuntutan kepada syarikat ke? Perlu pakai lawyer? Terima kasih. Tuntutan ni, apa-apa tuntutan kalau melibatkan mahkamah memang kena ada lawyer. Kita tak boleh datang sendiri pergi kat mahkamah tu, saya nak duit saya balik, memang dihalau je keluar. Ada lawyer sebab sebarang tuntutan perlu melalui proses civil. Kalau saya tak tahu mana berita tu dikeluarkan dan saya tak ada maklumat berkenaan Geneva Gold ni. Kalau ada, mintalah assign satu lawyer berurusan dengan apalah di mana news tadi keluar, berurusanlah secara sah. Itu pendapat saya. Selain daripada itu saya tak ada maklumat lebih berkenaan Geneva Gold. Alright. Okey, soalan terakhir. Okey, alhamdulillah lega selesai kita dengan soalan terakhir. Sebelum kami berakhir, Encik Siraj, ada apa-apa kesimpulan yang Encik Siraj nak berkongsi sebelum kita mengakhiri program pada pagi ini? Dah nak masuk tengah hari dah pun. Okay. So tak ada, cuma saya ingatkan install antivirus. Ya? Install antivirus dalam telefon. Install antivirus, okey. Tak ada apa-apa kesimpulannya? Okey. Kesimpulan dia. Sebab tak ramai yang buat benda tu. Ada dalam telefon ni. Dia rasa telefon tu selamat kan. Berhati-hatilah sebab
Sebab jenayah cyber ni dia berevolusi setiap masa, dia tak stagnan, dia akan berubah-ubah. Lagi banyak teknologi kita pakai, lagi banyaklah pattern scam tu. So berhati-hatilah. Ada jakal. Ada je akal dia. Okey, terima kasih Encik Sirajuddin Encik Sirajuddin Jalil atas pencerahan ni. Semoga saudara-saudari semua mendapat banyak manfaat yang atas perkongsian hari ini. Saya harap yalah banyak manfaat. Semoga kita terus terelaklah daripada penipuan. Mungkin kita boleh nasihatkan rakan kenalan, saudara-saudari saudara mara, sahabat sandai akan isu ini. Dan akhir sekali kami selalu pengelola program ingin mohon maaf atas segala kekurangan yang berlaku hari ini. Saya pun nak jadi PO jugalah. Yang mana baik tu datangnya daripada Allah, yang mana kurang tu daripada kekurangan kami sebagai manusia biasa. Okey, boleh tak Encik Siraj? Ada macam PO tak? Okey. Semoga semua dah hari Jumaat mulia ni semua alhamdulillah mendapat keberkatan pada hari ini. Dengan itu kami mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa pada lain bila waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.